العلم تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. wal askalu arba'atun li'anna al-hadda al-awsata in kana mahmulan fi sura mawdu'an fil kubra fahuwa asyaklu al-awwalu wa in kana bil aksi fahuwa ar-rabi'u wa in kana mawdu'an fihima fahuwa as-salisu wa in kana mahmulan fihima fahuwa as-sani. Situ kita baca dah. Kemudian kata musannif wasyaklu as-sani minha. Kan ada. Yartaddu ilal awwali bi aksil kubra was-salisu yartaddu ilaihi bi aksi as-sugra والرابع يرتد إليه بعكس الترتيب أو بعكس المقدمتين جميعا. Sebelum ni kita dah bincangkan bahwasanya kias ataupun maklumat yang kita susun di zihin ada 4 susunan. Kias yang kita susun di zihin untuk dapatkan majhul tasdiqi ada 4 susunan yang Manatiqah panggil sebagai askal. Dan askal tu musannif sebut wal askalu arba'atun. Ada 4. Susunan tu menurut ataupun dengan melihat kepada kedudukan had awsat. Kita ubah-ubah kedudukan had awsat, kita dapat 4 susunan. Dan kita ubah-ubah tu bukan dengan maksud kita tulis dekat dalam kertas atas buku, kita ubah-ubah jadi syakal 1. Kita ubah kedudukan had awsat jadi syakal 2, 3 dan 4. Bukan yang tu maksud. Maksudnya kita fikirkan di zihin. Had awsat tu kita fikirkan kat mana kedudukan dia. Makna had awsat tu kita hadirkan di zihin bila, selepas apa ataupun sebelum apa. Kalau had awsat tu kita hadirkan di zihin selepas had asghar dalam muqaddimah ataupun qadiyah yang pertama, dan kemudian selepas tu kita hadirkan di zihin had awsat muqaddimah kedua tu mula-mula, selepas tu kita hadirkan di zihin had akbar. Kalau macam tu cara kita fikirkan ataupun kita susun di zihin untuk dapatkan keputusan yang kita nak tahu, maka jadi corak berfikir tu kita panggil syakal 1. Dan corak atau bentuk berfikir tu, hai'ah tu syakal 1. Jadi kedudukan had awsat yang kita mengaji untuk tentukan syakal 1, 2, 3, 4, kedudukan tu dengan maksud kehadiran makna di zihin menurut susunan, bukan apa yang kita tulis atas kertas. Sebab mantik nak ajak cara berfikir. Jadi musannif selepas jelaskan bahawasanya askal ada 4, musannif sekarang ni nak bincangkan
Sebelum ni dah cakap kan, kata syakal satu tu badihi. Syakal satu badihi dengan maksud qaribun jiddan min at-tabai ataupun al-fitrah. Syakal satu ataupun bentuk berfikir manusia yang nombor satu tu, had awsat duduk dekat mahmul di sugra dan apa maudhu' di kubra. Bentuk syakal satu tu qaribun jiddan min at-tabai atau al-fitrati. Qarib, sangat-sangat dekat dengan fitrah ataupun dengan asal usul kejadian manusia. Ataupun disebut dalam kitab asyaklu al-awwalu badihiyun. Syakal satu ni badihi ataupun syakal yang sangat jelas dia punya natijah ataupun corak manusia berfikir. Yang kita bagi tahu ni, yang ana bagi tahu syakal satu tu badihi, ada dekat perenggan selepas tu. Perenggan selepas perenggan yang akan kita bacakan lagi, iaitu kata musannif wal kamilu al bayyinu al intaji. Kat situ kan huwa al awwalu. Lepas tu wasyaklu ar-rabi' ba'idun anit tabai jiddan. Yang tu kat situ. Tapi musannif sebut dulu perenggan selepas tu, sebelum tu wasyaklu as-sani minha yartaddu ilal awwali. Nak faham perenggan ni, kena tahu dulu bahawasanya syakal satu tu badihi ataupun jadi syakal yang jadi rujukan. Syakal lain 2, 3, 4 nazari ataupun syakal yang sangat jauh daripada corak manusia berfikir secara fitrah. Jadi untuk menjelaskan ataupun untuk membuatkan manusia berfikir secara fitrah yang sebenar, kita kena kembalikan syakal 2, 3 dan 4 kepada bentuk syakal satu. Bentuk pemikiran 2, 3, 4 bukan bentuk yang qaribun, dekat dengan fitrah manusia. Dia jauh dan rumit. Malah dia tidak akan muntish, melainkan selepas kita kembalikan bentuk sebiji macam bentuk syakal satu. Jadi sekarang nak cerita yang tu. Nak cerita syakal sani tu dikembalikan, yang tadu tu kembali ke syakal satu dengan cara apa? Ada dia punya step untuk kembalikan ataupun untuk membuatkan syakal 2, 3 dan 4 tu bentuk dia jadi bentuk syakal satu. Wajib kena buat macam tu. Sebab apa? Sebab manusia berfikir menurut bentuk syakal satu. Dengan maksud badihi tadi kan, dengan maksud syakal satu tu satu bentuk berfikir yang kesemua orang manusia buat berfikir. Sama ada kecil, dewasa, tua, jahil, pandai, kesemua manusia memang guna syakal satu untuk berfikir. Contoh macam kita kata dekat seseorang, kita kata dekat dia hazal kitabu nafi'un. Kitab ini bermanfaat. Lepas tu dia akan tanya balik, sebab apa kata macam tu? Kita jawab balik, kita kata apa? Li'anna mu'allifahu alimun kabirun. Kita kata li'anna mu'allifahu, kerana mu'allif kitab tu adalah seorang alim yang kabir. Selepas kita cakap macam tu, dia pun angguk dan dia percaya. Percakapan kita tadi tu sebenarnya kita boleh bentukkan jadi kias. Kalau kita perhatikan betul-betul cara kita bercakap atau cara kita berfikir untuk bagi sebab tadi, sebab apa yang manfaat tu, kita boleh bentukkan satu kias syakal satu. Iaitu natijah dia tu adalah hadza al-kitabu nafi'un. Yang ni jadi majhul tasdiqi ataupun majhul matlubun, yang dikehendaki untuk tahu. Kitab ini bermanfaat. Jadi orang yang dengar percakapan kita tu, dia tanya balik sebab apa? Maksudnya dia nak tahu kenapa yang hang kata macam tu, ataupun dia nak tahu betul ke tak betul apa yang kita cakap tu. Dia nak ilmu tasdiqi tentang adakah kitab ini nafi'un. Jadi natijah tu ataupun matlub majhul tasdiqi.
kita pun buat kias. Syakal satu, kita kata apa? Li'anna mu'allifahu alimun kabirun. Kerana mu'allif kitab tu alim kabir. Kita buat syakal satu, sebab yang kita bagi tu jadi muqaddimah sugra ataupun muqaddimah ula. Jadi kita buat bentuk kias syakal satu. Hazal kitabu muallifuhu alimun kabirun. Itu muqaddimah satu yang kita cakap tadi ni. Kita kata muallif kitab ni alim kabir. Hazal kitabu muallifuhu alimun kabirun. Tu muqaddimah sughra. Yang tu yang kita cakap dalam ucapan kita tadi. Yang dalam li'anna, sebab apa kita kata macam tadi. Muqaddimah kubra kita tak cakap, kita senyap. Apa muqaddimah kubra? Wa kullu muallifin wa kullu alimin kabirin kitabuhu nafi'un. Tak tulis balik lah. Ni apa? Ni sugra, ni kubra. Ni hamliah, ni syartiah. Kias nanti kita akan tengok dia boleh terbentuk daripada hamliah dan syartiah. Kan ni. Ni apa? Muqaddam, ni tali. Dan ni maudhu' ni mahmul. Ni natijah yang kita cakap dalam ucapan kita ni. Ini yang dia nak tahu, yang kawan kita nak tahu. Kita kata kat dia kitab ni bermanfaat. Dia tanya balik sebab apa hang kata macam tu. Maksudnya dia tak tahu lagi lah. Dia tak percaya ni. Dia tak tasdik. Jadi kita buat kias kat dia. Tapi kita tak cakap lah dua-dua. Kita cakap satu je. Yang ni. Tapi dia berfikir kat zihin. Dia hadirkan yang ni. Dan dia hadirkan kesimpulan secara umum. Oh, dia kata semua yang ditulis oleh alim kami mestilah manfaat. Selepas dia buat syakal, dia berfikir ikut syakal satu, terus dia bagi natijah hazal kitab nafi'. Dan dia pun percaya lepas tu. Dengan maksud dia dapat ilmu tasdiqi bahawasanya hazal kitab nafi'. Mesti ada intiqal ni. Zihin kita intiqal dari sini ke sini, kemudian dapat jawapan. Dapat ilmu tasdiqi. Yang ni corak berfikir ikut syakal satu. Dan semua manusia berfikir ikut syakal satu. Dan kita silap dalam berfikir. Sebab apa kita silap? Sebab kadang-kadang yang ni bukan kuliah juz'iyah,
Tapi kita bagi jadi ni kuliah. Kita silap lah. Padahal kalau juz'iyah dia tak bagi kesimpulan ni. Kita buat generalisasi. Sebab tu yang dalam mantik kena belajar syarat syakal satu. Yang ni mesti kuliah, ni mesti mujabah. Baru boleh dapat ni ilmu yakin. Yakin kalau kita ikut syarat syakal satu berfikir, ikut syarat ni. Semua manusia berfikir ikut ni. Semua, saghir, kabir, alim, jahil, semua ikut corak ni. Cumanya kita nak buat macam ni, kita nak keluarkan dalam bentuk syakal, kita kena mengaji mantik dan kita kena latih. Kita kena latih, buat latihan, baru kita boleh perasan benda ni. Kalau setakat mengaji mantik, lepas tu tak nampak, tak tatbik kat zihin kita ni, kita tak nampak, oh manusia berfikir ikut macam ni. Tak nampak, tak nampak apa kaitan mantik dengan fikir. Jadi yang ni kena bagi nampak. Jadi kalau macam tu syakal 2, 3 dan 4 dia tak ikut bentuk ni. Dan kita kata bentuk yang nazari ataupun yang sangat jauh daripada tabiat berfikir manusia. Tabiat berfikir manusia ikut bentuk ni, dipanggil tertib tabi'i. At-tartibu at-tabi'i. Tertib tabi'i ni apa? Tertib tabi'i ni al-intiqalu min ada dalam ni Syarah Alis Maliki. Takrif tertib tabi'i salah. Kata Syekh Alis Maliki, pada kata musannif fahuwa asyaklu al-awwalu, kan sebelum ni dekat matan ada dekat ayat al-ashkalu arba'atun tu. Situ kan selepas tu ada kata musannif fahuwa asyaklu al-awwalu. Lepas tu kata Syekh Alis li'annahu ala at-tartibi at-tabi'i. Li'annahu ala at-tartibi at-tabi'i. Syakal satu tu syakal satu maksudnya dia nombor satu. Apa sebab nombor satu? Li'annahu. Solam tu taklil. Sebab dia nombor satu, bentuk berfikir tu nombor satu, li'annahu ala at-tartibi at-tabi'i. Kerana bahawasanya dia syakal satu tu berada di atas tertib susunan at-tabi'i, susunan tabiat berfikir manusia. Apa dia punya takrif? Wa huwa. Jadi Syekh nak takrifkan tertib tabi'i wa huwa al-intiqalu min al-asghari lil awsati thumma al-intiqalu minhu ila al-akbari. Ulang. Wa huwa al-intiqalu min al-asghari lil awsati, awsat, lil awsati thumma al-intiqalu minhu min al-awsat lah ila al-akbari. Tu takrif tertib tabi'i, iaitu intiqal. Intiqal ni pindah apa? Zihin kita pindah, ataupun kita berfikir tu kita bergerak. Kita bergerak daripada asghar. Asghar tu had asghar lah. Had asghar tu had yang mula-mula sekali dalam muqaddimah sugra. So kat sini hazal kitabu tu had asghar. Zaidun insanun. Zaidun tu had asghar. Zihin kita intiqal dengan maksud zihin kita ni berfikir, hadirkan makna apa? Makna yang mula-mula tu had asghar, hazal kitab. Kemudian intiqal bergerak ke al-asghar lil awsati. Bergerak daripada asghar ke awsat. Bergerak daripada hazal kitabu ke yu'allifuhu alimun kabirun.
Kalau Zaidun insanun bergerak daripada Zaidun ke insan. Kemudian summa al-intiqalu, selepas tu bergerak minhu, daripada awsat yang tadi, kepada al-akbar. Yang ini masuk ke mukadimah yang kedua, mukadimah kubra. Ini contoh susah sikit sebab yang kedua tu syartiah. Contoh lain yang mudah, Zaidun insanun wa kullu insanin hayawanun. Jadi kita berfikir ikut bentuk tu dengan kita hadirkan makna had asghar dulu, iaitu Zaidun. Kemudian selepas tu kita pindah ke mahmul, iaitu kita hadirkan makna apa? Insanun. Dan kita hukumlah hadza Zaidun insanun, kita pindah situ. Selepas tu kita bergerak lagi daripada situ ke mukadimah yang kubra, iaitu wa kullu insanin. Kan insan tu yang mukadimah sughra, insan duk yang kemudian, selepas tu dia duk awal dekat maudhu'. Dari situ terus ke had akbar, iaitu wa kullu insanin hayawanun jadi had akbar. Ataupun dalam kata lain, kita berpindah daripada akhas ila al-a'am. Corak berfikir manusia yang tabi'i ataupun yang fitrah, manusia berfikir ikut prinsip khusus ke umum. Al-intiqal min al-akhasi ila al-a'am. Sebab yang paling khusus adalah Zaidun. Selepas tu pindah ke yang lebih umum daripada tu, iaitu insan. Selepas tu pindah ke yang lebih umum lagi, iaitu hayawan. Jadi yang tu yang nak tu corak manusia berfikir, dan yang tu yang nak diajarkan dalam kias. Diajarkan dalam kias. Dalam takrif kias yang kata lizatihi tu, yang tadi lizatihi qaulan akhar tu, lizatihi tu disebabkan zat kias tu kan, ataupun dalam kata lain dengan sebab intiqal daripada akhas ke a'am. Tak mau intiqal secara kias musawah. Kias musawah tak ada akhas a'am. Sebab tu kita keluarkan kias musawah kat situ. Jadi set dalam kepala otak, syakal satu tu syakal yang badihi, ataupun syakal yang sangat-sangat dekat dengan tabiat manusia berfikir. Yang kedua, set juga dalam kepala otak, penyusunan syakal 1, 2, 3, 4, numbering tu kan, penomboran syakal. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Bentuk tertentu nombor 1, bentuk yang lain sikit nombor 2, bentuk yang lain lagi 3, satu lagi bentuk nombor 4. Kenapa susunan kedua tak duduk nombor 1? Kenapa susunan nombor 1 tak letak nombor 4? Kesemua tu ada sebab. Apa sebab? Sebab dia susunan ataupun numbering tu gunakan numbering tu dengan melihat kepada dekat ataupun jauh dengan tabiat manusia berfikir. Jadi yang paling dekat dengan tabiat manusia berfikir letak nombor 1. Jadi kita tak boleh ubahlah nombor ni. Syakal 1 pergi letak yang nombor 4. Tak boleh. Ni numbering ataupun ranking ni menurut paling dekat dengan manusia berfikir yang nombor 1, yang paling jauh nombor 4. Jadi susunan yang dibuat oleh manatiqah untuk bentuk-bentuk menurut kedudukan had awsat, numbering ataupun penomboran tu dengan melihat kepada tertib tabi'i ataupun tabiat manusia berfikir. Satu lagi, susunan durub, darbun. Kan setiap syakal ada durub. Syakal 1 ada 16 durub mungkinah. Syakal 2 pun sama, 3 pun sama, 4 pun sama, ada 16. Durub ni apa? Durub ni hai'ah syakal, tetapi dengan tambah iktibar kam dan juga kaif. Syakal tu hai'ah, bentuk, kias, dengan melihat iktibar apa? Kedudukan had awsat. Kalau durub, hai'ah, kias, dengan melihat kedudukan had awsat, tambah satu lagi iktibar, iaitu kam dan kaif. Kam tu kulliyah dan juz'iyah. Kaif tu mujabah salibah. Jadi dapat 16 semua untuk satu syakal. Darbun tu syakal lah, cumanya tambah satu lagi iktibar. Iktibar kam dan kaif.
Iktibar mujabah, salibah dan juz'iyah kuliah. Hakikat dia samalah, hakikat dia syakal tu. Cuma tambah iktibar satu lagi, dia akhas. Syakal tu a'am, lebih umum. Durub lebih khusus, akhas. Susunan durub, kan kita kata tadi satu syakal ada 16 durub. Jadi 4 syakal tu 16 kali 4. Susunan setiap satu tu, sebelum durub tu ada yang muntij, ada yang tak. Maksudnya ada yang menghasilkan natijah, melazimkan wujud natijah, melazimkan qaulan akhar. Ada yang tak melazimkan natijah. Yang melazimkan natijah dipanggil durub muntijah. Yang tak melazimkan, yang tak mengeluarkan natijah dipanggil durub aqimah. Aqimatun, sakit. Aqimah ni mandul, tak keluar anak. Maksudnya tak keluar natijah lah. Durub muntijah bagi syakal satu ada 4. Kan? Ni cerita ni nak sampai kepada tertib segini. Nak bagi tahu durub pun ada tertib. Manatiqah susun 4 tu ikut susunan tertentu. Jadi ada darab 1, ada darab 2, ada darab 3, ada darab 4. 16 tu yang muntij ada 4. Yang 4 tu manatiqah susun. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Susunan berdasarkan mujabah, salibah dan kuliah juz'iyah. Susunan ni pun ada sebab dan penjelasan. Ada pasal. Bukan kita tak boleh main susun je. Darab 1 tak boleh letak nombor 4. Nombor 3 tak boleh letak nombor 1. Nombor 2 letak nombor 4 tak boleh. 3 letak nombor 1 tak boleh. Susunan tu dah fit ataupun tetap. Juga susunan ni berdasarkan kepada dekat tak dekat dengan tabiat manusia berfikir. Jadi syakal 1, syakal yang paling dekat dengan tabiat manusia berfikir. Kan? Darab 1 daripada syakal 1, yang ni paling dekat dengan tabiat manusia berfikir. Darab 2, syakal 1 kurang sikit. Dia ada ranking juga tu, ada ranking. Darab 3 kurang sikit, 4 lagi kurang. Darab syakal 2 pun ada durub muntijah. Ada berapa kali? Lupa kita pun. Apa lepas exam kita lupa kan? Exam kan? Ingat Syekh? 1, 4 kak? 4 tu pun ada darab 1, 2, 3 dan 4. Ikut susunan tu tabiat manusia berfikir. Kan? 3 pun sama, syakal 3 pun sama, 4 pun sama. Kesemua tu ada pasal, dan pasal dia tu adalah dekat ataupun jauh dengan tabiat manusia berfikir. Jadi ranking tu menurut tabiat manusia berfikir. Jadi sebenarnya kena hafal susunan tu. Sebab kita tak boleh hentam, kan? Sebab dia ikut, kalau 1 letak nombor 4 jadi salah lah. Dia jauh dengan tabiat, 1 tu dekat dengan tabiat, tak boleh letak nombor 4. Jadi kena kalau sepatutnya kena ingatlah syakal 1, darab 1 apa dia punya bentuk, apa yang mana mujabah, mana yang salibah, mana yang kuliah, mana yang juz'iyah. Habis. Yang tu nombor 2, maklumat nombor 2. Habis. Sekarang kita nak masuk matan tadi balik. Boleh masuk, tidak tak faham. Kata musani wasyaklu as-sani. Wasyaklu tu mubtada, yartadu tu jadi khabar. Minha jadi apa? Jadi hal bagi syakal sani. Dia ada muta'allaq. Muta'allaq dia adalah al-kain ke. Syakal sani yang
Yang adalah syakal sani itu daripada ha tu askal. Yartaddu ila al-awwali, dikembalikan kembali ia syakal sani itu kepada al-awwali, kepada al-awwali, kepada syakal satu. Tadi ana cerita, ana sebut syakal satu syakal yang badihi. Bila badihi dia jelas, dia punya dia punya natijah. Kenapa badihi? Sebab manusia berfikir ikut bentuk tu. Bila badihi maka tak berhajatkan kepada kembali ke mana-mana bentuk. Syakal satu tak payah kita pi ejah, kita pi renovate. Kita pi ubah-ubah jadi bentuk lain. Sebab memang manusia berfikir ikut macam tu. Dia bergerak daripada daripada asghar ke awsat, awsat ke akbar. Memang macam tu manusia berfikir. Budak kecil pun dia akan faham kalau kita bagi alasan macam kita bagi tadi. Contoh, budak kecil kata, kita kata dekat budak kecil, hang jangan duk main benda ni. Jangan duk main benda ni. Dia pun jawab, apa sebab? Dia boleh berfikir tu. Dia nak fikir tu. Dia kata apa sebab tu, dia nak suruh kita bagi dalil. Dalil ni apa? Dalil ni kias. Dalil ni kias. Jadi kita bagi dekat dia mukadimah sugra. Lepas tu dia boleh tasawur sendiri mukadimah kubra. Lepas tu dia dapat jawapan. Sugra kita bagi, kita kata li'annahu mudirrun. Dia kata la tal'ab bihaza. Jangan main benda ni. Dia kata apa sebab? Kita kata li'annahu mudirrun, sebab benda ni, mainan ni ada mudarat. Yang tu apa? Muqaddimah sugra. Haza tu jadi asghar. Mudirrun jadi awsat. Selepas tu budak tu dia buat syakal, dia buat muqaddimah kubra sendiri. Wa kullu mudirrin, setiap yang memberi mudarat, fala yul'abu bih, maka tak boleh kita buat main. Ataupun al-la'bu bihi mamnu'un ke, dilarang, dapat natijah fahaza mamnu'un min al-la'bi, ataupun fahaza la yul'abu bih. Ini tak boleh main dengan dia. Selepas tu dia terus angguk ataupun dia tak main dah lah. Sebab apa? Sebab dia percaya ataupun dia dah tasdik. Sebab apa dia tasdik? Sebab dia dah buat kias di dia punya zihin. Kita bagi dekat dia mukadimah sugra, dia buat kubra sendiri, dapat jawapan. Dia kata, ni bagi mudarat lah, kan? Sebab tu tak boleh main. Yang tu kita bagi dekat dia kias syakal satu. Nah, habaq kata budak kecil pun boleh berfikir ikut syakal satu. Memang dia syakal yang fitri ataupun syakal yang badihi. Syakal 2, 3 dan 4, syakal yang nazari ataupun syakal yang sebenarnya manusia kebanyakan tak boleh berfikir ikut bentuk syakal 2, 3 dan 4. Banyak manusia tak boleh. Tapi ikut jugalah, ikut ranking. Yang nombor 2 tu banyak juga yang boleh. Nombor 1 semua manusia boleh. Dan memang manusia berfikir ikut nombor 1. Nombor 2 tu boleh kata ramai, lebih ramai yang boleh berfikir ikut bentuk syakal 2. Syakal 3 ramai yang tak boleh. Ramai yang tak boleh. Syakal 4 boleh kata hampir semua orang tak boleh berfikir ikut gunakan syakal 4. Jadi salin sikit. Salin sebab penting. So salin juga ah. Al-awwalu wadihun likulli an-nasi. Al-awwalu wadihun likulli an-nasi war-rabi'u khafiyun likulli an-nasi. Ulang balik. Al-awwalu wadihun likulli an-nasi war-rabi'u khafiyun
likulli an-nasi. Wasani wadihun likasirin minan nasi. Wasani wadihun likasirin min an-nasi. Al-awwalu, syakal yang pertama, wadihun, jelas. Jelas ia syakal pertama tu jelas bagi setiap manusia. Dengan maksud manusia berfikir ikut syakal satu ke semua sekali, tak kira budak kecil ataupun dewasa. Warabi'u, dan syakal rabi' khafiyun, lawan bagi wadihun, tak jelas ataupun jauh daripada tabiat manusia berfikir. Likulli an-nasi, tak jelas bagi kesemua manusia. Dan sani wadihun, syakal sani jelas untuk banyak manusia. Nak tambahlah wasalisu khafiyun likasirin minan nasi. Wasalisu wadihun likasirin wasalisu apa? Khafiyun. Wasalisu khafiyun likasirin minan nasi. Jadi awal tu paling jelas, dengan maksud semua manusia jelas, tak payah berfikir panjang ataupun tak payah pening-pening serabut fikir kena ubah bentuk. Rabi' tu khafiyun, tak jelas ataupun tak badihi ataupun bukan fitrah manusia berfikir ikut syakal rabi'. Manusia tak intiqal daripada terbalik a'am ke akhas, kemudian ke akhas lagi, tak fikir macam tu. Kemudian sani itu jelas untuk banyak manusia. Dan jelas untuk banyak manusia, dan khafi untuk sikit manusia. Sikit je manusia yang tak jelas syakal dua. Tapi kalau yang awal tadi ke semua sekali, wadih, tak ada seorang pun yang khafi. Yang kedua tu ramai manusianya, wadih, jelas. Yang sikit lagi tu dia tak jelas, dia khafi. Yang ni yang bodoh kan. Yang bodoh sikit tu. Macam mana wali? Kalau orang bijak kan, bijak pandai, dia cara dia kias cepat. Cara manusia berfikir, cara manusia pandai berfikir, dia cepat intiqal daripada sugra ke kubra. Kadang-kadang tak payah lalu had awsat, dia terus ke, dia cepat. Dia soal dia ada hadas. Hadas ni intiqal dengan cepat tanpa awsat. Lebih kurang nanti kita tengok takrif hadas dan dalam yakiniyat nanti. Tapi kalau itulah, kalau yang sani ni orang bodoh dia slow sikit lah kan. Tapi kalau orang pandai sikit, sani tu dia jadi biasa, ataupun kalau dia selalu amalkan ataupun dia selalu praktik mantik, syakal kedua tu jadi jelas untuk dia macam syakal satu. Dan ramai yang boleh buat kalau dia selalu berfikir. Kemudian yang salis, sikit manusia yang mampu berfikir ataupun jelas berfikir dengan syakal salis. Yang ramainya tak mampu ataupun tak jelas, pening, tak boleh guna syakal salis ni. Sebab awal-awal lagi dah problem. Maksudnya awal-awal lagi dah intiqal daripada awsat ke asghar. Sekejap kita tengok bentuk dia. Rabi' terbalik terus. Rabi' dia terbalik. Disebabkan syakal 2, 3 dan 4 bukan syakal badihi ataupun bukan syakal yang wadih, maka ulama manatiqah mengatakan bahawasanya untuk syakal 2, 3 dan 4 melazimkan keluar natijah qaulun akhar. Untuk dapatkan natijah tu mesti kembalikan kepada bentuk syakal satu. Dengan maksud apa kembali? Dengan maksud kita kena ubah, kita kena renovate, kita kena ejah bagi jadi bentuk sebiji macam syakal satu. Cara ubah tu dipanggil oleh manatiqah dengan satu nama, iaitu al-irtidadu. Al-irtidadu.
Kan? Pengembalian bentuk 2, 3, 4 kepada bentuk 1 dipanggil dalam mantik dengan istilah al-irtidadu ataupun al-irtidadu, pengembalian. Pengembalian. Ataupun boleh kita kata pendalilan. Dalil, istidlal. Sebab tu nama dia irtidad, kembali, sebab dia nak dapatkan bentuk syakal 1. Dah bentuk tak sama tadi. Sebelum ni kita cakap bentuk tak sama. Syakal 1 bentuk dia had awsat duduk dekat mahmul, muqaddimah ula dan maudhu' muqaddimah kubra. Tu bentuk syakal 1. Bentuk ni yang badihi ni. Bentuk syakal 2 mahmul, awsat kat mana? Dekat mahmul pada kedua-dua muqaddimah. Kalau bentuk ketiga, syakal 3, awsat duduk dekat maudhu' kedua-dua muqaddimah. Bentuk keempat, awsat duduk dekat, dia terbalik yang syakal 1. Awsat duduk dekat maudhu' muqaddimah ula, mahmul muqaddimah kubra. Jadi bentuk yang berbeza ni 2, 3, 4 berbeza dengan nombor 1. Kita kena kembalikan ke bentuk nombor 1. Jadi bentuk syakal 2 yang khilaf dengan nombor 1 dekat mana? Dekat kubra. Dekat sugra sebiji sama. Kan? Kena tulis. Oh nampak. Di sini jadi balik awal. Kadang apa lagi? Main panas sikit balik. Buat bentuk syakal 1. Satu contoh. Hadza Zaidun. Hadza Zaidun. Zaidun insanun wa kullu insanin hayawanun. Lepas tu buat contoh yang sama tu, buat bentuk syakal 2. Kalau ikut apa planning, kelas ni selepas ni lagi 3 kelas habis. Kalau ikut planning lah kan. Tapi kalau jadi panjang, lari planning lah, plan B lah pula kan. Jadi lagi 4 kelas. Jadi sama ada 3 atau 4 kelas habis. Dan exam bila? Lambat ikut, sekarang pun masuk Rejab kan awal. Exam mula Ramadan. Jadi masuk Syaban kita habis lah. Kau macam mana Syekh? Tendang ke apa? Tu situ menyala pula. Dia tak puas hati sebab nak habis kelas. Dia suruh panjang lagi lah. Dia suruh apa? Jangan habis cepat sangat. Sama. Jadi sama. Jadi apa? Buat tengok jadi apa? Jadi hayawan. Sama kan? Jadi yang belah sini ni syakal 1. Yang ini syakal yang badihi ataupun syakal yang fitri. Syakal yang ikut fitrah manusia berfikir. Yang situ tu syakal 2. Syakal yang lari sikit. Lari sikit daripada tabiat manusia berfikir. Dia lari tu kat mana? Maksudnya tak sama tu dekat mana? Tengok sikit. Syakal 1 ada bentuk dia. Syakal 2 ada dia punya bentuk. Try banding tengok dua-dua bentuk ni. Yang tak sama tu dekat mana? Tengok muqaddimah sugra sama ke tak? Jadi bentuk muqaddimah sugra sama sebab Zaidun insanun, Zaidun insanun. Kita hadirkan di zihin Zaidun insanun, syakal 1. Dekat syakal 2 kita hadirkan di zihin Zaidun kemudian insanun. Jadi sama dekat muqaddimah sugra. Tengok kubra, kullu insanin hayawanun di syakal 1. Syakal 2 ba'dul hayawani insanun. Kita tengok tak sama.
Sebab bentuk manusia berfikir untuk syakal satu, muqaddimah kubra, manusia hadirkan awsat dulu di zihin, iaitu insan. Selepas tu baru hadirkan hayawan. Tu bentuk dia. Tapi untuk syakal yang kedua, manusia hadirkan hayawan dulu. Hayawan bukan awsat, hayawan ni akbar. Selepas tu baru hadirkan insan. Jadi dah lari sikit bentuk dekat muqaddimah kubra. Hay'ah tu dekat muqaddimah kubra tak sama. Dan sama pada muqaddimah sugra. Jadi dia sama sekerat jalan. Jadi zihin intiqal daripada Zaidun ke insanun. Ni mula perjalanan zihin kita berfikir, intiqal daripada Zaidun ke insanun. Setakat jalan tu settle, sama sebiji. Kemudian sepatutnya manusia selepas tu berfikir, intiqal pula teruskan perjalanan insan ke hayawan. Syakal satu. Tu fitri, intiqal yang fitri. Pergerakan ataupun penghadiran makna secara tersusun yang fitri. Dulu kemudian. Tapi yang syakal dua tu, selepas kerak jalan dah settle, sebiji Zaidun insanun, sekerat lagi jalan tak settle. Tak sama macam intiqal nombor satu, iaitu dia hadirkan dulu akbar, kemudian baru awsat. Jadi terbaliklah. Terbalik daripada syakal satu. Intiqal terkalih, jadi terbalik, tunggal langgang. Dia tak ikut intiqal secara fitrah. Jadi kita kena ubah syakal dua. Kat mana yang tak settle, yang tak sama tu dengan syakal satu, kena ubah, kena kalih, bagi jadi bentuk syakal satu sebiji. Jadi kat mana kita kena ubah? Kita ubah dekat kat mana yang tak sama lah. Iaitu kita ubah dekat kubra. Sugra ni kena ubah pula. Sebab sugra dah sebiji sama Zaidun insan. Kena ubah dekat kubra. Kena adjust sikit dekat kubra. Macam mana nak ubah? Ubah ni Manatiqah panggil al-ibtidadu, mengembalikan. Sebab apa nama kembali? Sebab kita nak kembalikan kepada bentuk syakal satu. Ataupun kita namakan juga dalam kitab sebagai al-istidlal, mendalilkan ataupun melakukan dalil. Dalil tu maksudnya nak mengembalikan kepada syakal satu. Dikatakan nazari, syakal tu, syakal 2 nazari, 3 nazari, 4 nazari, sebab perlukan pengembalian atau perlukan dalil. Dalil tu apa? Atau pengembalian tu macam mana? Dengan kita kembalikan bentuk yang tak sama. Macam mana nak buat? Kena gunakan akas. Kena gunakan akas yang kita belajar waktu sebelum ni. Kat sini terzahir kepada kita kenapa yang kita mengaji bab akas. Sebab nak guna sini. Dulu anda dah bagi tahu waktu mula bab akas, Manatiqah masukkan bab akas sebab ada guna ketika waktu bincangkan syakal 2, 3, 4. Jadi ni apa? Yang ni yang kita habaq dulu ni baru berlaku sekarang. Jadi nak kembalikan bentuk hay'ah yang kubra kepada bentuk yang kullu insan hayawan pada syakal satu. Kan ba'dul hayawan insan pada syakal 2, nak kembalikan bentuk bagi jadi sebiji macam kullu insanin hayawanun. Nak buat tu macam mana? Dengan kita kalih. Sebab insan tu sepatutnya duduk dekat depan mula-mula, hayawan belakang. Sebab dia terkalih. Nak kalih balik kita akas lah. Akas apa takrif? An yusayyara wa sidqi wa tasdiqi bihali. Jadi kita pun kalih. Nak kalih kena ikut undang-undang dalam akas ataupun tertib pula takrif akas. Kita kalih dengan syarat kena baqa' sidik dan juga kena baqa' kaif atau mujabah salibah. Jadi kita pun kalih. Dan kita dah tahu dalam akas kaedah, kalau mujabah juz'iyah dia punya akas mustawi adalah juz'iyah juga. Juz'iyah mujabah, akas juz'iyah mujabah. Kan? Yakin Malik? Kalau mujabah kuliah apa dia punya akas? Juz'iyah juga kan? Mujabah. Jadi kat sini ni mujabah juz'iyah kita kalih. Jadi apa? Jadi mujabah juz'iyah iaitu
Ba'dul insani hayawanun. Ba'du al-insani hayawanun. Kita kali, lepas tu kita kena, kalau kali selepas tu syakal satu nak muntish, dia kena jadi kulun tu. Kan dia ba'dun juga ni kan. Dia kena kuliatul kubra, syarat muntish. Syarat muntish kena kul. Kenapa contoh yang tak boleh buat? Ini syarat kedua kan. Dia punya syarat dia kubra kena kuliah. Terus dia punya kubra dia ba'du. Oh. Tapi kalau kulun, kalau kulu pun, kulu haiwan tak boleh lah kan. Tak buat, dia salah kat situ lah. Dia salah kat situ. Maksudnya kena buat contoh yang kulun. Zaidun insanun wa kullu insanin. Zaidun insanun wa kullu apa? Apa dia? Zaidun insanun wa kullu wa kullu natiqin insanun. Ubah wali. Zaidun insanun wa kullu natiqin insanun. Kena ambil yang akhas ataupun yang musawid. Zaidun natiqun. Jadi kalau kita irtidad tu jadi apa tu? Tapi tak sama macam ni pula kan. Ni ubah macam tu. Nah, buat kat nanti. Jadi kita ubah kullu natiqin insanun. Ubah jadi apa? Mujabah kuliah jadi mujabah juz'iyah. Jadi apa? Ba'du al-insani natiqun. Ubah sikit mali, buat dalil macam buat dalam exam tu. Buat dalil macam dalam exam. Tapi exam tak masuk kan? Tak masuk dalil. Kita dah pula buat dalil. Tengok exam tak masuk dalil. Selalu masuk buat dalil tu. Dalil tu yang susah sikit tu. Saat buat apa? Buat kias yang telah kita ubah. Ini syakal dua kan. Buat bawah tu, tulis balik Zaidun insanun. Lepas tu ba'du insan natik, Zaidun natik. Yang bawah tu selepas kita ubah, selepas kita akaskan ataupun selepas kita irtidad. Yang bawah tu, bila kita irtidad, dia jadi syakal satu sebiji. Kalau lain tak ada apa main buat.
conteng dalam bilik. Ini satu lah kat sini. Zaidi. Main dalam bilik kau. Macam ni conteng. Sedap. Ni Ali pula dah. Ni Ali pula dah. Usap dia. Bali dia berjiwa halus kot. Desain dia pun halus. Ali, dia nak ngajak tukang dia besar tu tak nampak belakang. Ni Ali ke? Dia desain dia besar. Sebab berjiwa besar. Dia berjiwa halus. Ali, okey. Ni berjiwa besar nampak. Zahid insan ni. Betul. Bahdu. Insan. Mati. Jadi bentuk jadi sebiji macam syakal satu. Hampa nampak bentuk? Ni bentuk macam ni kan? Bukan bentuk sini lah, bentuk kat Zihin. Ni syakal dua bentuk macam ni. Kat Zihin bentuk macam ni. Syakal tiga. Syakal ni selepas kita ubah kan ni. Ni proses, dia panggil proses ni proses irtidad. Ni proses irtidad dipanggil. Ataupun istidlal. Dalam kitab sebut irtidad. Pengembalian. Dengan maksud kembalikan ke bentuk syakal satu. Bentuk ni tak sama. Jadi ubah kat mana yang tak sama. Kat sini tak sama rupanya. Sebab sini sama. Sini tak sama. Sebab sepatut duduk sini. Terbalik. Kita nak bentuk ni. Dia bagi bentuk ni. Kita nak bentuk sini. Kita tengok bentuk yang ada macam ni. Jadi kita nak bentuk ni macam mana nak buat? Ni tak ada sini kan. Sini tak ada. Sini tak ada. Dia bagi bentuk ni syakal dua. So kita kena ubah yang ni lah. Sebab kita nak letak sini. Oh jadi bentuk ni. Nak ubah macam mana kita buat? Kita buat tasyir ataupun irtidad ataupun akas. Terbalik. Yang ni nak bagi duduk sini kena bagi balik kan? Boleh pergi sini. So kita pun buat dia jadi begini balik. Yang ni irtidad. So kena ubah sini. Yang ni tak payah ubah sebab dah sama bentuk. Bila jadi bentuk satu, bentuk syakal satu, baru manusia berfikir secara fitrah ataupun dekat dengan fitrah, baru jadi badihi ataupun baru jadi syakal yang fitri. Sebab tu kena kembalikan ke bentuk syakal satu. Sebab bentuk syakal satu, syakal yang manusia berfikir secara fitrah manusia dilahirkan macam tu, berfikir syakal satu. Jadi syakal dua tu dia bentuk lari, kena ejaz bagi bentuk sebiji syakal satu. Selepas tu baru manusia boleh intiqal daripada asghar ke awsat, awsat ke akbar, dan dapat natijah dengan alatul direct. Macam mana sebut minggu lepas, syakal ada 4, tapi setengah manatiqah tak masukkan dalam kitab depa ni syakal yang keempat. Ada 3 saja.
Sebab apa? Sebab yang keempat ni sangat-sangat rumit ataupun sangat-sangat jauh daripada manusia berfikir. Yang tak masukkan tu Ibn Sina, Al-Farabi dan juga Imam Al-Ghazali. Tetapi mutaakhirun Manatiqah dan kebanyakan Manatiqah meletakkan dalam kitab-kitab mantik syakal ada 4 sekali dengan syakal yang keempat. Tapi faedah kita tahu khilaf ni, faedah dia adalah syakal keempat tu sangat-sangat jauh dengan tabiat manusia berfikir. Ada soalan? Ingat jelas kot. Itu dalil apa? Itu dalil apa? Rajah. Dalil. Yang dalil lisan waktu insan itu dalil. Tak. Pengembalian tu kita panggil dalil istidlal. Itu saya nak buat. Dalil. Yang mana? Istidlal. Akas dia panggil Aksu Al-Kubra. Kita masuk Aksu Al-Kubra. Dia guna istilah istidlal. Macam mana nak istidlal ataupun macam mana nak buktikan. Dia nak buktikan bahawasanya syakal 2, 3 dan 4 tu memberikan natijah. Macam mana nak, apa sebab kita kata syakal 2, 3, 4 mengeluarkan natijah secara lazim. Yaqtadi li zatihi qaulan akhar. Kan tak ada kias. Qaulun mu'allafun min aqwalin mata sulimat lazima li zatiha qaulun akhar. Syakal 1 tak payah kita buktikan sebab memang intiqal tu natijah keluar daripada kias secara badihi, secara menurut tabiat manusia berfikir. 2, 3 dan 4 dia jauh daripada tabiat manusia berfikir. Jadi sekarang kita nak buktikan kenapa yang 2, 3, 4 tu memberikan ataupun lazim natijah keluar daripada syakal tu 2, 3, 4. Dari satu sudut kita katakan 2, 3, 4 tu dia punya intiqal tak jelas. Sebab tu kita kena jelaskan dengan kita kembalikan ke bentuk syakal 1. Dari satu sudut yang lain, kita boleh pertikaikan 2, 3, 4 ni lazim natijah ke daripada situ? Lazim ke tak? Kalau syakal 1 kita tak pertikai. Sebab memang manusia berfikir ikut syakal 1. 2, 3, 4 tu manusia boleh pertikai. Macam tak muntis je. Sebab nampak macam lain. Intiqal tu pelik kan? Tak ikut bentuk intiqal manusia berfikir. Jadi kena bagi dalil. Apa sebab? Apa bukti yang syakal 2, 3, 4 memberi natijah macam syakal 1. Jadi untuk membuktikan tu, kita bagi dia jadi bentuk syakal 1. Sebab syakal 1 memang tak dipertikaikan, dia memberi natijah wajib, lazim. 2, 3, 4 dipertikaikan sebab dia intiqal bukan sebiji, bukan fitrah macam syakal 1. Jadi dalil dia tu kita kembalikan kepada syakal 1 lah. Dah bila jadi syakal 1 tak dipertikaikan lagi lah. Sebab tu yang syakal 2, 3, 4 disebut nazari. Syakal yang berhajatkan kepada nazar ataupun istidlal ataupun irtidad supaya dapat bentuk syakal 1. Ada soalan lain? So tadi soalan tu kan apa yang setiap syakal ada tanda huruf. Setiap syakal ada tanda huruf. Lepas tu Duruk mumkinah dipanggil. Lepas tu yang daripada syakal 1 ada 4 yang mengeluarkan natijah. So maksudnya daripada 5 sampai 16 tak keluar natijah. Sebenarnya 5 sampai 16 tu bagi juga 5 sampai 16. huruf 5 sampai 16 dia bagi juga. Tak, 5 sampai 16 tu dia tak bagi natijah, dia bukan kias, dia bukan syakal. Sebab kias ni yang bagi natijah je, yang lazim natijah, lazim qaulun akhar. Jadinya yang lain-lain tu tak dikira sebagai tak ranking pun, tak buat ranking. Kiranya durub selebihnya tu sebenarnya bukan durub pun. Bukan durub. Tapi secara hukum akal ada 16 lah. Durub mungkinah akal kita hukumkan boleh jadi 16.
Tapi dia bukan kias dan bukan syakal. Bukan durub lah, bukan durub secara hakikat, sebab dia tak keluarkan natijah. Kias mesti keluar natijah. Kerana yang hakim tu bukan kias. Kias al-lughawi. Ada soalan lain? Tengok mata balik. Mana guna matan lain. Lepas tu dekat sini ni jadi lain apa? Tak sama macam matan tu yang dalam idah. Jadi kena refer idah balik dalam ni. Kata musannif tadi syakal wasyaklu as-sani, syakal yang kedua daripadanya daripada 4 syakal kembali kepada syakal 1. Kembali tu bi aksi al-kubra, jar majrur muta'allaq yartaddu. Kembali tadi tu dengan akas kubra, dengan sebab ataupun dengan menggunakan bahawa tu sababiah pun boleh. Dengan sebab akas kubra ataupun dengan perantaraan akas kubra. Apa maksud akas kubra? Maksud kita akaskan muqaddimah kubra. Macam tadi yang kita buat, macam Bang Li buat tadi. Dengan kita akaskan. Macam mana nak akaskan? Kita dah belajar ketika bab akas. Kita katakan qadiyah tertentu, akas dia apa? Qadiyah mujabah kuliah. Kita hafal kaedah sebelum ni, dia punya akas adalah juz'iyah mujabah. Kita kata lagi kalau salibah juz'iyah, dia punya akas salah, tak ada akas. Salibah kuliah, dia punya akas yakin ke tak ada? Ada lah kan. Mujabah juz'iyah, mujabah juz'iyah. Jadi kita tengoklah kubra kita ni mujabah juz'iyah ke, kuliah salibah ke, kuliah mujabah ke kan. Jadi kubra kita ni kullu natiqin insanun. Apa ni? Kuliah mujabah. Kaedah dalam akas sebut kuliah mujabah dia punya akas juz'iyah mujabah. So kita pun kalih. Sebab akas ni an yusayyara al-mawdu'a mahmulan wal mahmula mawdu'an ma'a baqa'i al-ijabi wa salbi bihalihi wa tasdiqi bihalihi. Kita pun ubah. Kan kita tafsir tu mawdu' jadi mahmul, mahmul ke mawdu' dengan syarat kekal, tasdik betul dan juga kaif mujabah salibah. Kita pun ubahlah kan kullu natiqin insanun jadi ba'du insanin natiqun. Jadi ayat musannif dekat sini syakal kedua daripada 4 syakal kembali kepada bentuk syakal 1. Macam mana dia kembali? Apa sebab dia kembali? Apa yang kita buat dengan mengakaskan akan muqaddimah kubra bagi syakal sani tu. So bi aksi al-kubra fi asyakli as-sani ataupun min asyakli as-sani. Akaskan muqaddimah kubra yang terdapat pada syakal sani. Selepas kita akaskan tu, maka menjadi bentuk syakal awal sebiji. Sebab yang tak sama tu dekat muqaddimah kubra. Sebab tu kita proses ataupun kita ubah, kita adjust dekat syakal dekat kubra. Kubra kita tak buat apa. Kita ubah kubra, kita panggil yang tu kita akaskan kubra. Jadi irtidad atau pengembalian tu kita gunakan akas untuk kembalikan. Akas yang terbalik iaitu kubra. Lepas tu kata musannif lagi wasalisu yartaddu ilaihi bi aksi as-sugra. Dan syakal salis kembali, ia syakal salis kembali ilaihi kepada al-awwali, balik pada awwali dhamir tu, dengan menggunakan dengan perantaraan dengan sebab akaskan akan muqaddimah sugra. Jadi kat sini musannif nak sebut syakal salis dia syakal yang tak ikut tertib tabi'i.
Sebab tertib tabi'i itu tertib yang ada pada syakal satu. Syakal salih disebabkan dia tak ikut tertib tabi'i, kita kena irtidad, kena kembalikan. Macam mana nak kembali? Kita kena ubah mukadimah yang tak sama macam syakal satu, iaitu mukadimah apa? Mukadimah sugra. Nak bagi nampak jelas, kena tulis sini. Main peranan lah Malik. Tak lawak bangkit lah. Semua sekali. Tulisan besar sikit lah, berjiwa besar. Lihat Syekh, berjiwa besar lah. Berjiwa besar ni ayat siapa tahu? Siapa tahu? Oh pula dah. Oh bukan nak jawab lepas tu. Dia tu nak tarik perhatian, kita dengar tak jawab. Dia acah kan. Ni acah-acah lah. Siapa yang ni jawab kan? Dah Syekh jawab kan? Yalah. Jadi berjiwa besar ni ayat Nabi Ibrahim di SAI. Nabi Ibrahim waktu reformasi tu, ayat dia berjiwa besar ni. Pemimpin kena berjiwa besar, dia kata. Jiwa kecil tak jadi. Kalau takut dengan risiko, usah bicara soal perjuangan. Nabi Ibrahim lah tu. Retorik. Cakap mau kemahan tak jatuh walau sepatah. Ahli politik memang cakap dia tak jatuh sepatah pun. Sebab tu orang percaya terpengaruh. Walaupun kadang-kadang dia tak guna burhan pun. Dia guna khitabah. Khitabah memang ahli politik duk guna pun. Dia tak penting pun dalil dia tu zonni ke, yakini ke. Yang penting hampa kena kelentong. Yang penting percaya kan. Guna kuasa pidato. Anwar ni hebatlah pidato dia kan. Boleh kata paling hebat kat Malaysia dia. Pidato dia. Dia pidato tu panjang pula. Dia pidato tu bukan dia tak belajar. Dia belajar, dia tiru. Kita boleh belajar mana? Dia belajar pidato style Indon, style Soekarno, style Soeharto. Sebab tu dia ada lenggok Indon. Ni bukan kelentong yang ni betul ni. Lagi nak kata sebab apa tu, nak buat kias tu. Syakal satu. Hampa pun percaya sebab hampa fikir ikut syakal satu. Setiap yang belajar di Indon, dia punya ni pidato hebat. Maka Nabi Ibrahim pidato hebat. Ni syakal 3. Tengok syakal 3 kat mana yang tak settle, kat mana yang tak sama dengan bentuk syakal 1. Kat mana? Rashid. Sugra ke kubra yang tak sama dengan syakal 1. Tapi contoh tak sama. Tak boleh tengok bentuk, tak suruh tengok contoh pun. Tengok bentuk tak sama kat mana? Sugra ke kubra? Tengok dekat had awsat, akbar dan juga asghar. Dia tak sama dekat sugra lah kan. Sugra. Kubra sama situ. Kubra sepatutnya duduk sana. Bulat hijau tu sepatutnya duduk belah sana, tapi duduk belah awal. Jadi tak settle dekat sugra. Dia terbalik tu daripada awal. Maksudnya manusia berfikir intiqal, mula-mula tu dah terbalik. Sebenarnya intiqal daripada akhas ke a'am, yang lebih khusus Zaidun ke insan, ataupun daripada asghar ke awsat. Tapi kat sini di intiqal terbalik, awsat ke asghar, ataupun yang lebih umum ke lebih khusus. Kan kullu apa tu? Hadidin ma'danun. Hadid tu lebih umum ke lebih khusus daripada ma'dan? Lebih khusus. Lebih khusus juga.
Tapi dia awsat lah. Hadis awsat sebab dia ulang. Tapi yang ni memang intiqal juz'i ke daripada akhas ke a'am. Akhas a'am tu KIV dulu, takut silap. Jadi intiqal tu macam dalam kitab sebut, yang intiqal yang fitri, yang fitrah, intiqal daripada asghar ke awsat, awsat ke akbar. Bukan intiqal daripada akhas ke a'am. KIV dulu sebab yang ni anda dengar dari Syekh Usam dan Salim. Tak tahu lah kok anda silap Salim kan. Syekh Usam mesti salahnya kan. Mesti salah, mesti tak salah kan. Mesti tak salah, jadi anda taklid Syekh Usam. Tapi dalam kitab anda tak tengok lagi, tak nampak, tak jumpa lagi. Jadi yang tu KIV dulu yang dalam kitab sebut intiqal daripada asghar ke awsat, awsat ke akbar. Macam kat sini. Jadi sini intiqal daripada asghar ke awsat, awsat ke asghar. Jadi terbalik. Sepatut kalau ikut fitrah manusia berfikir intiqal daripada asghar ke awsat. Yang ni awal-awal lagi dah terkalik. Awal-awal lagi dah terbalik dia punya intiqal. Sebab intiqal daripada awsat ke asghar. Awal-awal jalan lagi dah tak sama macam yang fitrah. Kalau sani, awal-awal jalan tu sama, kemudian separuh lagi jalan tak sama. Mula-mula tu settle dah. Mula-mula memang intiqal daripada asghar ke awsat, kalau yang syakal 2 tadi. Kemudian separuh lagi jalan tu yang dia tak settle, tak sama. Yang ni mula-mula lagi dah tak sama macam yang fitrah. Sebab tu dia duduk nombor 3 tu. Yang fitrah duduk nombor 1. Ini sebab. Yang nombor 2 tu dia nombor 2 sebab apa? Sebab awal jalan, separuh jalan pertama dia sama macam 1. Muqaddimah sughra, muqaddimah yang lebih asyraf, lebih mulia. Kemudian jalan kedua tu yang dia tak settle, yang ini yang syakal 2 lah. Tapi syakal 3 awal-awal jalan lagi dah tak sama macam syakal 1. Sebab tu dia duduk nombor 3. Walaupun separuh jalan dia sama selepas tu. Yang muqaddimah kubra dia sama. Syakal 2 pun separuh jalan sama, ataupun separuh masa pertama dia sama. Separuh masa kedua tu tak sama. Syakal 3 separuh masa pertama tak sama, separuh masa kedua sama. Gol ke tak? Dua-dua tak gol. Kalau ikut bentuk ni lah, kena kembalikan kepada syakal 1 baru gol. Baru dapat natijah kan. Tidak tak dapat ni. Tak boleh jaringkan gol. Jadi yang syakal 3 kena ubah dekat mana yang tak sama, iaitu pada hai'ah muqaddimah sughra. Macam mana nak ubah? Kita akaskan ataupun kita terbalikkan. Kita terbalik baru jadi bentuk syakal 1. Jadi musannif sebut dekat sini wasalisu yartadu ilaihi bi aksi as-sughra. Jadi kita terbalikkan yang muqaddimah sughra. Apa sebab kita terbalikkan muqaddimah sughra? Sebab sughra tu yang tak sama. Kita nak bentuk syakal 1. Kita pun akaskan yang sughra. Jadi apa? Balik. Ya, kena buat sekali dia. Buat satu. Jadi lambat lah ni ya. Sejam lebih kan ni, sejam 20 minit. Syekh Usam waktu urai matan ni, Syekh tak guna whiteboard. Jadi dia cepat lah kan. Tapi tak tahu lah budak faham ke tak. Tak faham lah ke. Anda dengar matan Isa Uji saja tu, selepas anda dengar Daman Huri Sulam. Daman Huri Sulam tu lagi detail daripada matan Isa Uji Syekh syarah waktu Daman Huri. Jadi anda faham lah, boleh lah faham sebab anda dengar ada yang Syekh yang Daman Huri. Tapi Syekh mengajar kat Muqattam tu, yang video yang matan Isa Uji untuk mutadiin tu. Syekh tak guna whiteboard sebab tak ada whiteboard kot. Tak budak tu faham ke tak? Faham lah kot. Tapi guna whiteboard lambat sikit lah kan. Lambat sikit. Tapi nak buat macam mana? Lambat janji faham kan.
Jadi nampaklah bentuk sama kan? Bentuk sama nampak. Hijau tu jadi bentuk sebiji Sebab kita dah ubah yang sugra, supaya dia dapat bentuk macam yang syakal satu. Jadi dia punya ni ba'du al-ma'dani hadidun wa kullu hadidin apa dia? Musilun. Lagi? Oh, dia jayidun sekali. Musilun jayidun lil hararah. Musilun jayidun ni dia mengalirkan mengalirkan kepanasan dengan ni lah, dengan jayid, dengan baik. Apa? Konduktor elektrik macam sabuk pelasan. Konduktor panas. Konduktor panas. Kondak tu mengalirkan kondak majlis bagi majlis berjalan. Konduktor apa? Konduktor apa? Konduktor elektrik, konduktor apa? Musilun jayyidun lil hararah. Jadi selepas kita irtidad kepada kepada syakal satu dengan akas sugra, maka bentuk syakal sani itu jadi bentuk syakal satu. Dan selepas kembali ke bentuk syakal satu, maka yang tu bentuk intiqal, manusia berfikir secara fitrah. Maka selepas tu baru yang syakal kedua ni memberikan natijah. Manatiqah sebut syakal 2, 3, 4 untuk dapat natijah mesti kembali kepada bentuk syakal satu. Kalau tidak, tak dapat. Syakal satu ni bentuk yang jadi marja', tempat kembali ataupun rujukan. Kalau 2, 3, 4 tak dapat bentuk syakal satu, maka tak bagi natijah. Sebab tu kita buat ibtidad, kita kembalikan guna akas, dapat bentuk satu, baru dia beranak natijah. Baru natijah tu dapat lahir secara lazim, wajib akli. Kan dalam sulam ada sebut, ada apa? Binjau kaifiyah, apa kaifiyah natijah keluar daripada kias. Luzum akli kau. Kalau tidak, tak jadi, tak lazim. Jadi syakal 2, 3 dan 4 muntish, memberi natijah dengan wasitah syakal 1. Syakal 1 bagi natijah tidak ada wasitah, directly, secara terus alatul. Ada soalan? Ustaz nak kata yang syakal 1 sampai 4 adalah bentuk pemikiran manusia pada banyak bersikit kan? Dan kaedah irtidad, kaedah tu diwujudkan untuk syakal kedua, 3 dan 4. Maksudnya kaedah tu diwujudkan untuk menghasilkan natijah pada syakal tu. Tak, dia bagi natijah. Dia bagi natijah lah. Tetapi tak jelas ataupun kebanyakan manusia tak mampu secara terus. Kalau guna syakal 2, 3, 4 dapat natijah. Maksudnya kaedah ni untuk orang yang kurang bijak sikit lah. Alah. Tapi tak, yang syakal 4 tak ada orang boleh fikir macam tu. Tak boleh. Dia terbalik terus. Syakal 2 tu ada ramai juga yang boleh. Saya lagi sebut dalam matan lagi. Wallazi lahu tab'un mustaqimun wa aqlun salimun la yahtaju ila raddi as-sani ila al-awwali. Dia nak bagi isyarat bahawa syakal yang kedua tu banyak manusia yang boleh tanpa kita buat irtidad, dia boleh dapat natijah. Syakal 3 makin sikit. Syakal 4 boleh kata tak ada langsung. Lagi ada soalan? Kemudian kata musannif, warrabi'u yartaddu ilaihi bi aksi at-tartibi au bi aksi al-muqaddimataini jami'an. Selepas musannif jelaskan macam mana nak kembalikan syakal 2 dan juga 3 kepada syakal 1, sebab dia mesti kena kembali supaya dapat bentuk yang fitrah.
Sekarang ni Musani nak jelaskan yang robek pula. Jadi syakal yang keempat, yartaddu ilaihi, kembali ia syakal robek kepadanya, kepada syakal satu. Al-awwalilah ilaihi tu. Dengan sebab ataupun dengan menggunakan, dengan perantaraan akas tertib. Dengan perantaraan akas tertib. Jadi akas yang disebut dalam perenggan kita ni akas mantiki, bukan akas lughawi. Sebab akas lughawi tak kira lah syarat. Kena baqa' apa kaif dan juga sidik. Tu akas lughawi, dengan masuk akas tasir secara mutlaqan. Tapi ni akas mantiki. Jadi robek ni dia kata nak kembalikan kepada syakal satu, ada dua cara. Satu, biaksi at-tartibi. Soal tu li takhir, boleh pilih. Bukan untuk syak, untuk pilih. Ada dua cara lah, dua pilihan untuk kembalikan syakal robek kepada syakal satu. Yang pertama disebut sebagai aksu at-tartibi. Macam mana akas tertib? Akas tertib ni dengan kita sugra, kita ubah ke tempat kubra. Kubra kita buat ni atas ke tempat sugra. Tu akas tertib. Dengan maksud tertib, tertib tu susunan. Susunan tu lah, tertib tu susunan sugra dan kubra. Fil qiyas. Kita akaskan akan susunan sugra dan kubra pada qiyas, dengan maksud sugra ke tempat kubra, kubra ke tempat sugra. Bali dah fikir dalam hati saya, aku nak buat ni, aku nak buat ni. Jadi Bali bersedia ni, macam mana aku nak buat, aku fikir siap-siap, saya slow pula lagi. Ataupun biaksi al-muqaddimataini, boleh pilihan yang kedua, kita akaskan al-muqaddimataini jami'an, semua sekali, kedua-dua sekali. Apa maksud? Maksud dia sugra tu mahmul ke maudhu', maudhu' ke mahmul. Kubra pun mahmul ke maudhu', maudhu' ke mahmul. Yang penting kedua-dua pilihan ni dibuat untuk dapatkan bentuk syakal satu. Ada dua cara untuk dapatkan bentuk syakal satu. Kalau bentuk dia syakal robek. Cara pertama kita ubah susunan sugra dan kubra, sugra ke kubra, kubra ke sugra. Sebab memang syakal robek ni bentuk dia terbalik. Kan? Bila terbalik, ubahlah jadi bentuk ni. Awali padam tu buat. Bentuk ni bentuk syakal robek ni. Dia bentuk terbalik. Terbalik terus. Ni syakal satu, ni syakal robek. Dia terbalik terus pada sugra dan pada kubra. Sepatut ni duduk sini, ni duduk sini. Macam ni, Fitri. Terbalik terus. Macam mana yang ni nak dapatkan bentuk ni? Ada dua cara. Satu, yang ni kita pi ke sini, yang ni pi ke sini. Dapatlah bentuk ni. Betul tak? Yang ni kita ubah ke sini, ni ubah ke sini. Jadi dapat bentuk ni kan? Hampa bisa main Lego ke tak? Ni dipanggil apa? Akas tertib. Akas tertib dengan maksud tertib ni susun. Kita akaskan susunan. So yang ni akas lughawi ni. Sebab akas mantiki, akas maudhu', mahmul ke maudhu'. Bukan akas jenis sugra ke kubra, kubra ke sugra. So ni akas apa ni? Akas lughawi. Kita jadikan sugra kubra, kubra sugra. Tertib sugra kubra, tertib dengan maksud tertib sugra dan kubra fil qiyas. Satu cara lagi, yang ni kita bagi duduk sini, ni bagi duduk sini. Yang ni kita bagi duduk sini, yang ni bagi duduk sini. Kalau yang ni semua sekali bagi duduk sini, semua sekali duduk sini. Ni yang tertib. Kalau jenis macam ni, yang ni maudhu' ke mahmul, mahmul ke maudhu'. Macam ni lah. Kan? Yang ni jadi akas muqaddimataini jami'an. Ni akas mantiki. Sebab kita jadikan mahmul maudhu', maudhu' mahmul. Mahmul maudhu', maudhu' mahmul. Bila kita ubah macam tu, jadi macam ni. Ni awsat duduk sini ni. Ni yang kita buat, ni bentuk ni, bentuk yang kita buat kurungan ni awsat, ni awsat. Ni awsat. Ni awsat. Kan? Ni awsat duduk sini. Ni sini awsat duduk sini. Nak bagi duduk sini macam mana? Ubah je lah tempat. Dia duduk sini. Sini pun awsat duduk awal, sini duduk belakang. Ubah tempat jadi bentuk sebiji. Ini kalau akas muqaddimataini. Kalau akas ni tertib dah duduk macam ni, kita ubah je lah. Semua sekali kita ubah duduk ke bawah.
Yang bawah ni semua duduk ke atas. Jadi bentuk sebiji macam ni. Kan, dua cara nak irtidad, iaitu akas tertib dan akas muqaddimataini. Contoh tak payah mana balik, dekat sendiri lah, buat sendiri. Buat sendiri contoh. Nampak tak syakal robek ni dia menyalahi syakal satu pada sugra dan kubra. Sebab tu yang Manatikah letakkan ranking nombor 4. Sebab dia paling jauh dengan syakal satu, yang mana syakal satu tu syakal tabi'i, syakal tertib tabi'i. Bila dia menyalahi syakal tabi'i pada sugra dan kubra, maka Manatikah letakkan nombor 4. Syakal 2 dan 3 dia menyalahi nombor 1 pada salah satu muqaddimah. Kan? Jadi dia sama ada 2 ataupun 3 lah. Kemudian tengok pula yang mana yang lebih ashraf. Disebabkan muqaddimah sugra ashraf, maka syakal 2 yang sama sebiji dia punya sugra dengan syakal 1, dia duduk nombor 2. Sebab sugra tu ashraf min kubra. Kemudian disebabkan syakal 3 yang sama dengan syakal 1 adalah kubra, dan kubra adalah yang lebih yang mulia apa? Hina. Yang kurang mulia daripada sugra, sebab tu yang dia nombor 3. Itu sebab. Nak tahu sebab-sebab ni, boleh tengok video Syekh Usam dan Mahuri Al-Sulam. Situ detail Syekh punya satu-satu. Detail. Semua ada kemuliaan tu kalau kuliah dengan juz'iyah. Kuliah lagi mulia. Sebab apa dia mulia? Ada lagi sebab. Sebab ilmu-ilmu manusia dalam kitab-kitab, ada qadiyah dalam kitab-kitab kan. Semua ilmu guna kuli, bukan qadiyah kuliah. Kan semua ilmu dia kaedah kuli yang masail atau qadiyah kuliah yang kita praktik, kita aplikasi kepada juz'iyah. Disebabkan tu yang kuliah tu asyraf min juz'iyah. Kemudian kalau salibah dan mujabah lagi mulia. Sebab ni tak ingat. Semua-semua tu ada perbahasan dalam kitab-kitab mantiq yang lebih tinggi. Kemudian kata musannif, qala wal kamilu al bayyinu al intaji huwa al awwalu wasyaklu ar rabi'u ba'idun anit tabai jiddan wallazi lahu tab'un mustaqimun wa aqlun salimun la yahtaju ila raddi as-sani ila al awwali. Wal kamilu al bayyinu tu mubtada lah kan, sifat mausuf. Al-intaji tu mudhafun ilaih bagi al-bayyin. Bayyin tu ada al. Sebab apa? Sebab dia ikut dia punya matbu'. Sifat kena ikut dia punya mausuf kan. Sebab tu ada al. Intaj tu mudhafun ilaih bagi bayyin, dengan maksud kamil, syakal yang kamil, yang jelas dia punya natijah. So bayyin tu sifat bagi intaj. Jadi idofat kat sini, idofat sifat kepada mausuf. Huwa tu jadi khabar, ataupun dhamiru faslin al-awwalu jadi khabar. Kemudian wasyaklu tu ayat lain pula. Jadi musannif nak habaq apa? Wal kamilu al-bayyinu, syakal yang kamil, yang bayyin, dia punya natijah, dia punya penatijahan. Intaj tu penatijahan ataupun pengeluaran natijah, ataupun istilzamu an-natijati, ataupun lazim natijah keluar. Keluarkan natijah yang bayyin, yang jelas. Kata Syekh Usam, kata Syekh Usam, kata musannif al-kamilu tu dijelaskan oleh kata musannif selepas tu al-bayyinu al-intaj.
Ataupun penjelasan bagi al-kamilu, bayan dia adalah al-bayinu al-intaj. Apa sebab? Lianna al-kamila huwa makana intajuhu bayinan. Makana intajuhu bayinan. Sebab, kata Syekh Husam, kalau sebut syakal yang kamil, apa maksud? Maksud dia makana intajuhu bayinan. Itu maksud kamil. Syakal yang kamil, syakal yang sempurna. Apa maksud sempurna? Maksud dia makana intajuhu bayinan. Syakal yang dia punya penatijahan, pengeluaran natijah itu bayin. Jadinya kata musannif al-bayinu al-intaj, dia menjelaskan atau mentafsirkan al-kamilu itulah. So memang kamil itu dia punya maksud makana intajuhu bayinan. Apa maksud bayinu al-intaj? Maksud dia, salin sikit, wa bayinu al-intaji, qala Syekhuna juga ni, huwa al-wadihu al-badihiyyu. Wa bayinu al-intaji huwa al-wadihu al-badihiyyu. Li'annahu muwafiqun lil fitrati. Dapat? Ulang balik. Wa bayinu al-intaji huwa al-wadihu al-badihiyyu li'annahu muwafiqun lil fitrati. Salin lagi. Bi khilafi as-sani was-salisi war-rabi'i. Bi khilafi as-sani was-salisi war-rabi'i fa fiha khafa'un fil intaji. Fa fiha khafa'un fi al-intaji. Bi khilafi as-sani was-salisi war-rabi'i fa fiha khafa'un fi al-intaji. Liza ja'alahu awalan. Liza ja'alahu awalan. Ataupun ju'ilahu. Buatlah mana pun. Salin lagi. Wa kaunuhu kamilan bayinan. Wa kaunuhu kamilan bayinan fi al-intaji. Wa kaunuhu kamilan bayinan fi al-intaji aidan li'annahu yuntiju. Li'annahu yuntiju al-mataliba al-arba'ata. Al-mataliba al-arba'ata bi khilafi ghairihi fala yuntijuha. Bi khilafi ghairihi fala yuntijuha. Tambah sikit lagi. As-sani yuntiju as-salibata faqat. As-sani yuntiju as-salibata faqat. Was-salisu yuntiju al-juz'iyyata faqat. As-sani yuntiju as-salibata faqat. Was-salisu yuntiju al-juz'iyyata faqat. War-rabi'u yuntiju al-mataliba as-salasata. War-rabi'u yuntiju al-mataliba as-salasata. Wala yuntiju al-mujabata al-kulliyata. Akmal, tengok orang pula dah. War-rabi'u yuntiju al-mataliba as-salasata. Wala yuntiju al-mujabata al-kulliyah. Ni semua ni syarahan Syekh Husam bagi kata musannif al-kamilu al-bayinu al-intaji huwa al-awwalu. Jadi kata Syekh al-kamilu bayyanahu qauluhu al-bayinu al-intaji li'anna al-kamila. Al-kamil dalam kata musannif dia punya tafsiran adalah al-bayinu al-intaji. So kamil tu al-bayin al-intaj lah.
Sebab apa? Li'anna al-kamila, kerana syakal yang kamil adalah makana intajuhu, syakal yang adalah penatijahan dia tu bersifat bayinun, jelas. Apa maksud? Intaj yang bayin, wa bayinu al-intaji huwa. Intaj yang bayin tu dia punya maksud al-wadihu, syakal yang jelas, al-badihiyu, yang badihi. Badihi dengan maksud apa? La yahtaju ila nazarin, tak berhajatkan kepada fikir panjang ataupun dalil ataupun irtidad. Li'annahu, apa sebab kita kata dia tu wadih badihi? Li'annahu muwafiqun. Sulam taklil, kerana dia syakal syakal satu ataupun syakal yang kamil tadi, muwafiqun, bertepatan ia. Bertepatan tu li al-fitrati, dengan fitrah. Fitrah manusia berfikir secara asal, kejadian. Bi khilafi as-sani, berlainan dengan syakal sani, salis, rabi'. Fafiha, disebabkan padanya, pada syakal sani, salis, rabi' tu, khafa'un, terdapat khafa', lawan bagi wuduh. Lawan bagi wuduh, terdapat kesamaran ataupun tidak jelas, fi al-intaji, pada penatijahan, pada pengeluaran natijah. Liza ja'alahu awalan, oleh kerana itu maka manatiqah menjadikan akan syakal satu tu satu, nombor satu, ranking nombor satu. Sebab dia paling jelas, sebab dia al-kamil dan juga bayin al-intaj. Sebab apa? Sebab muwafiqun lil fitrati, sebab tu bayin intaj. Lepas tu kata lagi wa kaunuhu kamilan, dan hal keadaan syakal satu tu kamil tu, bayinan tu pada intaj, aidan juga li'annahu, disebabkan. So ada dua sebab lah kenapa kita kata dia bayin. Sebab pertama, sebab dia muwafiqun lil fitrati. Sebab kedua, li'annahu yuntiju, sebab dia mengeluarkan al-mataliba al-arba'ata, matlab-matlab yang empat. Matlab ni apa? Al-matalib arba'ah ni natijah-natijah yang empat. Qadiyah ada empat ya. Qadiyah yang dibicarakan dalam mantik ada empat. Macam dalam bab akas dululah. Juz'iyah, mujabah, juz'iyah, salibah, kuliah mujabah, kuliah salibah. Yang tu dipanggil al-matalibu al-arba'ah. Manusia berfikir sama ada dia nak natijah dia tu, dia punya apa yang dia matlub, apa yang dia nak tahu tu, sama ada kuliah mujabah. Contoh dia nak tahu adakah kesemua manusia ni natik. Dia nak tahu apa tu? Dia nak tahu kuliah mujabah. Yang tu yang dia nak tahu. Nak tahu tu maksudnya matlub. Nak. Matlub tu nak. Kehendak. Dikehendaki untuk tahu. Sebab tu panggil matalib ni. Daripada apa? Daripada talaba. Nak tahu. Jadi hakikat dia qadiyah lah. Matalib ni qadiyah. Cuma dipandang dari iktibar, qadiyah tu nak kita tahu. Dia majhul yang nak kita tahu. Jadi kita panggil al-matalibu al-arba'ah. Jadi manusia yang dia nak tahu ada empat. Yang pengetahuan tasdiqi lah. Sama ada dia nak tahu tentang adakah semua ni begini, kan? Adakah semua A tu B? Contoh, adakah semua manusia natik? Itu satu. Itu satu tuntutan yang manusia nak tahu. Yang kedua, sama ada manusia nak tahu kuliah salibah. Adakah kesemua A ni tidak B? Adakah kesemua manusia tidak natik? So manusia nak tahu apa tu? Nak tahu adakah nak tahu qadiyah ataupun matlab yang dia punya ni. Matlab dia adalah kuliah salibah. Manusia juga dia nak tahu, antara yang dia nak tahu adalah juz'iyah mujabah. Adakah sebahagian manusia natik? Yang tu dia nak tahu. Jadi dia boleh gunakan syakal satu, sebab syakal satu dia memberi natijah juz'iyah mujabah juga, kan? Dan juga satu lagi, manusia dia nak tahu tentang adakah dia nak tahu tentang juz'iyah salibah. Adakah sebahagian daripada A, B. Jadi empat-empat ni, iaitu mewakili kesemua ilmu tasdiqi yang manusia nak tahu secara yang mantik kaji. Sebab ada syakhsiah kan, secara yang mantik kaji. Kesemua empat-empat ni boleh dikeluarkan oleh syakal satu. Syakal dua ada yang dia tak boleh. Dia tak boleh, dia setengah yang boleh. Syakal 3 ada setengah tak boleh. Syakal 4 pun tak semua boleh. 3 saja bentuk boleh. Jadi keempat-empat pengetahuan manusia.
manusia guna syakal 1 untuk dapatkan jawapan bagi 4. Gunakan syakal 1. Dan sebab tu juga kita kata syakal 1 ni kamil dan juga bayin. Syakal yang sempurna. Sebab apa sempurna? Sebab dia jelas natijah dan juga sebab dia sempurna dari sudut semua pengetahuan manusia yang tasdiqi boleh dikeluarkan oleh syakal 1. Jadi kata Syekh lagi kat sini, kali ana yuntuju al-matali' al-arba'ah bi khilafi ghairihi, berlainan dengan syakal selain syakal 1. So 2, 3, 4 lah. Fala yuntijuha, maka ataupun disebabkan yang 3 lagi tu 2, 3, 4 tidak memberi natijah ha tu matali' arba'ah. Dengan maksud bukan semua sekali, setengah saja. Syakal sani as-sani yuntiju as-salibata faqat. Syakal sani dia punya natijah mesti salibah saja. Kita ikut syarat ke semua syakal sani, kita tengok dia punya natijah mesti ada salibah. Jadi kalau seorang manusia nak tahu tentang qadiyah yang mujabah, tak boleh guna syakal sani. Terpaksa kembalikan kepada syakal 1 kok mana pun. Sebab dia muntij salibah faqat, dengan maksud salibah juz'iyah dan salibah kuliah. Dia 2 je lah daripada matali' arba' tadi ni. 2 saja dia tak ada matali' arba'. Begitu juga syakal salis yang wasalisun tuju al-juz'iyata faqat. Juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Jadi manusia tak boleh berfikir guna syakal salis sama sekali untuk menatijahkan kuliah, mujabah dan salibah. Jadi untuk syakal salis, matalib tu ada 2 ya, yang boleh dia gunakan syakal salis. Rabi' pula menatijahkan al-mataliba as-salasata 3 saja kecuali al-mujabah al-kuliah. Jadi 3 tu mujabah juz'iyah, salibah mujabah. Jadi tak nakut lah. Salibah juz'iyah dan mujabah juz'iyah. 3 saja, tak cukup 4. Jadi sani, sali, rabi' dia tak kamil sebab itulah. Dia tak sempurna sebab dia tak menatijahkan al-matalib al-arba'ah yang mewakili ke semua pengetahuan tasdiqi seorang manusia. Jam 50 minit. Patut nampak aku makin slow, tapi ana makin semangat lah pula. Ada soalan? Stop dekat ni ya. Ana target nak stop dekat sebelum qiyas istisna'i. Kan? Qiyas istisna'i dekat mana jauh lagi bawah. Wa amma al-qiyasu al-istisna'i fasyartiyatu al-mawdu'atu. Itu istisna'i. Jauh lagi ya? Sebab kalau plan A tu kan, kalau plan A tu lagi 3 kelas, habis lah. Ni satunya kelas yang ni, kelas ni lepas 3 lagi habis. Istisna'i, bincang habis, lepas tu kelas satu lagi lepas tu, lagi 2 kelas kan. Bincang masuk apa? Sina'at khams. Sina'at khams tu buat 2 kelas. Syekh Husam buat 2 kelas. Sebab panjang bincang situ. Syekh Husam bagi banyak dekat kuliah khams, walaupun dalam matan sikit pun. Sebab satu-satu tu penjelasan dia panjang. Dan dia jadi apa? Maqasid bagi mantik yang paling atas. Sebab tu yang Syekh panjang kat situ walaupun matan. Tapi tak apalah, kita stop setakat ini sahajalah kan. Sekali panjang lah pula. Syekh Husam kata apa lagi, Ana kata apa lagi. Dah kali balik awal. Balik awal dengan maksud hampa duduk tidur mengantuk, aku seorang duduk semangat. Ada soalan? Yang syakal awal kan, sebagai syakal awal surah dia kena mujabah, kubra dia kena apa? Kubra kena kuliah. Itu belajar apa ya? Tak ada lamatan, tak ada soalan yang tak urai jadi panjang. Satu-satu bincang syarat jadi panjang. Kau ada bincang? Ada kot. Syakal 1 saja. Syakal sani disebut 1 syarat. Ada 2 syarat, dia sebut 1 je. Lepas tu yang syarah matan ni pertikailah kenapa pergi sebut. Yang 1 sebut tak apalah, sebab memang syakal 1 tu syakal yang badihi. Dia ada pengkhususan, dia lain daripada syakal 2, 3, 4. Sebab tu dia layak untuk disebut seorang-seorang. Dia punya syarat 2, 3, 4 tu. Yang kedua tu disebut 1 syarat. Kena sebut penuh lah. 3 dan 4 tak sebut langsung syarat. Jadi syarah kritik, kenapa yang pergi sebut 1 untuk syakal 2. Ini adalah jawapan ni. Tapi Syekh Husam kata al-ahsan
alasan tu alla yazkur, tak sebut. Sebab syakal 3 tak sebut, syakal 4 tak sebut, syakal 2 pergi sebut 1 pula tu. Sebutlah dua-dua kan sebut kan. Tapi sebut 1. Tapi ada syarah yang bagi alasan sebab sebut. Ada soalan lain? Soalan Syekh. Soalan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. أمة عظيمة تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.